Semasa dalam era Kerajaan Pakatan Harapan, kita membuka perolehan ini secara rundingan terbuka. Tetapi seperti yang dijawab tadi, perolehan ini telah pun dianugerahkan melalui rundingan terus. Persoalan saya ialah, seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, ada 3 syarikat yang masuk pembinaan semasa rundingan terbuka tersebut. Tetapi ketiga-tiganya tidak lulus dari segi penilaian kewangan dan teknikal. Persoalan saya, syarikat yang dianugerahkan sekarang ini iaitu CRRC, saya tahu syarikat itu dia ada kilang di Batu Gajah di Perak, saya pun pernah melawat kilang tersebut. Tetapi bukankah syarikat yang sama ini juga tidak lulus dari segi penilaian teknikal dan kewangan? Jadi saya nak tahu apakah justifikasi, apakah pertimbangan, apakah perbezaan yang diletakkan oleh syarikat tersebut apabila syarikat ini diberikan secara rundingan terus. Padahal semasa rundingan terbuka mereka tidak berjaya dari segi penilaian teknikal dan kewangan. Jadi apakah pertimbangan dan juga apakah justifikasi supaya syarikat ini diberikan rundingan terus pada ketika ini? Terima kasih. Terima kasih, Seremban. Sila, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Seremban yang juga merupakan mantan Menteri Pengangkutan. Izinkan saya memberi penerangan secukup-cukupnya tentang perkara ini. Seperti mana yang saya jawab tadi, 29 syarikat telah masuk. Dan apabila diberi taklimat, 17 saja membeli dokumen. Daripada 17 tu, hanya 3 yang masuk. Kerana melihat kelayakan, mereka mesti ada assembly plan di sini. Ini yang pertama. Ataupun sekurang-kurangnya mereka buat OEM di Malaysia. Jadi ini adalah satu pengkhususan yang patut diadakan dan inilah dari segi kriteria pemilihan pertama. Soalan yang cukup baik, saya juga tanya pada pegawai, kenapa mereka kedua-dua syarikat tidak lulus penilaian teknikal dan kewangan? Jawapan yang saya perolehi pasal itu saya semak. Pertama ialah syarikat CRRC ini mereka menawarkan 456 juta ringgit. Satu lagi syarikat SMH Rail 533 juta. Satu lagi syarikat di mana namanya saya ada, syarikat perencana dingin Sdn Bhd bersama-sama dengan PT Inka dari Indonesia, mereka juga masuk. Tapi kalau semakan dengan kewangan 2 syarikat yang layak, ya. Jadi yang ini nilai 580 juta lebih kurang. Jadi dalam 3 konteks ini saya nak beritahu mana yang lebih rendah. 456 juta. Dan saya kata kenapa pula tidak lulus dari segi evaluation technical. Saya tergamam apabila melihat spek yang kita letak ni satu dunia tak boleh buat. Sebab itulah mereka tulis surat pada kita. Kalau kita nak letak auxiliary battery pada gerabak, macam mana kita nak buat satu kereta api yang tak ada kepala, tak ada ujung. Depan belakang kena letak bateri tambahan. Kalau bateri diletak di tengah-tengah, kita tak boleh menembusi gerabak. Sebab itulah apabila kita lihat spek ini, apabila kita letak, semua tak boleh buat sebab dalam dunia ini, bateri kalau tergendala, hanya 2 jam saja. Ini invensi yang ada di dunia ni. Macam mana kita meletak satu spek 4 jam? Kecuali dengan meletak 2 gerabak bateri di hadapan dan belakang. Dan sebab itulah apabila standar terbuka itu dibuat, 3 syarikat, kita menilai daripada 2 syarikat ini yang layak. Dan nombor 1, syarikat CRRC menawarkan jumlah 22% lebih kurang daripada apa yang telah kita estimatekan. Itu pertama. Kita buat perbandingan pada perolehan stok 2019. Dari segi puratanya, dia juga 15% lebih rendah. Kerana ketika itu dalam keadaan gawat, dalam keadaan COVID, kita minta supaya mereka dapat kurangkan harga. Jadi dalam keadaan ini kita dapat jimatkan 80 juta ringgit. Pertama, kosnya rendah. Kedua, dari segi teknikal, kita melihat 2 aspek. Satu yang saya sebutkan, auxiliary battery depan dan belakang, ini tak masuk akal. Jadi itu tak boleh. Kalau kita letakkan itu, tidak ada syarikat di dunia pun boleh buat. Kedua, dari segi raiskan platformnya daripada 9 cm kepada 20 cm. Kerana kita gunakan meter gauge, meter, dianya lebih sempit. Kalau kita naikkan platformnya, gravitinya lari. Jadi dalam soal ini, saya rasa apabila kita gunakan semua sebelum ni rolling stock ni lebih pada 9 cm,
kita gunakan ke-9 CM, tidak ada masalah. Jadi dua perkara ini telah diangkat kepada Kementerian Kewangan dengan penilaian semula dan berpandukan kepada tender terbuka yang telah dibuat hanya dua syarikat. Perbandingan antara dua syarikat, pertama dari segi kos lebih rendah, kedua dari segi teknikalnya ianya memenuhi syarat. Jadi sebab itulah kita dapat menawarkan kepada syarikat CRRC yang berpengkalan di Batu Gajah dengan jumlah tenaga kerja 90% adalah rakyat Malaysia. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Baik.